hari raya pertama, teks khutbah Negeri Pahang. Dah 2 kali dah teks khutbah Negeri Pahang. Teks pertama tu mufti lama dah tak jawatan, masuk mufti baru. Kita ingatkan mufti baru ni okey sikit. Bila kita tengok teks tu, lebih kurang ya. Satu pun dia cerita tentang kebaikan apa yang kerajaan buat tentang Islam. Yang ditimbulkan dalam teks khutbah itu adalah persepsi dan kebimbangan yang dia nak gambarkan kepada orang Islam tentang kerajaan hari ini. Dia kata bagaimana liberal telah menguasai pemerintahan, bagaimana undang-undang syariah telah mula dipertikaikan, dikurangkan. Benda tak berlaku pun. Mungkin dia boleh kata tak apalah tak berlaku, kita ingatkan saja. Tapi itu bukan mengingatkan. Ya. Itu kamu mendatangkan prasangka buruk, negatif jemaah yang mendengar. Bagi orang kampung, bila kamu khatib baca macam itu, bila kamu kata liberal akan menguasai, jadi orang kampung kata, oh, ini bahaya. Islam telah mula dikuasai, ya, dipengaruhi oleh fahaman-fahaman liberal. Orang anggap macam itu. Sedangkan kamu boleh membaca khutbah dengan benda yang lebih baik, banyak berfaedah daripada kamu menimbulkan persepsi dan sangka baik, sangka buruk orang kepada kerajaan. Tapi sengaja kamu masukkan perkataan itu dan teks khutbah untuk nak menggambar kepada kampung bahawa kerajaan sekarang ini telah mula dimasuki oleh fahaman liberal. Ini teks yang berlaku di Pahang. Saya dah banyak kali tulis dan saya banyak kali bagi tahu bagi ketua pemimpin. Saya kata tolong ambil tindakan. Jangan kata, oh ini teks khutbah lah, biasalah. Tok Imam. Dia bukan orang politik. Betul, dia bukan orang politik, saudara. Tapi apa yang dia baca itu adalah satu benda yang dia sendiri dipengaruhi oleh orang politik. Kita kena belajar bagaimana ya kerajaan 22 bulan itu telah dirasuk dengan fahaman-fahaman seperti ini. Kes arwah adib dimainkan waktu itu, kes Ustaz Zakir naik waktu itu dimainkan juga, ISET dimainkan, kemudian isu apa lagi, UEC, betul Jongzong, dia mainkan waktu kita 22 bulan dan kita biarkan ketika itu. Dan akhirnya memudahkan kerja pengkhianatan mereka dan kita tumbang. Kali ini kita ada seorang Perdana Menteri yang rajin bekerja, seorang Perdana Menteri yang bertungkus lumus, berjaya angkat ekonomi kita, berjaya turunkan inflasi, ya, berjaya mengawal harga barang dengan agak baik, ya, selesaikan banyak masalah harga barang selama ini 33 bulan tak terurus. Dah cukup perform Perdana Menteri kita. Tetapi jangan dia dihancurkan oleh orang-orang Tok Khatib yang atas member ni. Yang kita kata, oh dia bukan orang politik, dia Tok Khatib saja. Tapi saudara jangan main. Agama ini bila dibawa cara macam itu, dia boleh menghancurkan seluruh sistem kita. Kerajaan boleh jatuh hanya kerana kita biarkan fahaman-fahaman propaganda ini. Jangan main agama. Sebab itu agama ni, orang yang kita berikan tanggungjawab, sebagai khatib ke, sebagai mufti ke, sebagai apa pun, kita kena tentukan bahawa dia melaksanakan tugas dengan baik dan bertepatan dengan ajaran Islam. Kalau dia tidak berpolitik, tidak ada masalah. Dia malah sepatutnya dia berpolitik. Tetapi dia mesti bawa satu ya, perbuatan, menunjukkan perbuatan dia bahawa dia tidak berpihak dan berpandu pada Al-Quran. Kalau dia nak cerita tentang kebaikan ambil bawa tentang Islam, boleh cerita banyak. Dia boleh cerita. Tapi kenapa dia tak cerita? Kenapa dia ceritakan benda yang tak wujud? Dia boleh cerita, okey, bagaimana lantangnya kerajaan Malaysia terhadap Israel. Kita mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana kita begitu tegas dengan tindakan Israel. Ya? Kita mengharamkan kapal berlabuh di pelabuhan yang sebelum ini, kerajaan-kerajaan sebelum ini benarkan kapal berlabuh. Tapi bawah kerajaan perpaduan kita mengharamkan kapal ini berlabuh. Di bawah kerajaan perpaduan ini kita juga mengharamkan pesawat Israel lalu. Sebelum ini kerajaan 33 bulan telah memberikan kebenaran kepada pesawat Israel lalu atas serban haji-haji. Tapi bagi kerajaan perpaduan kita tak benarkan sama sekali apa pun kaitan dengan Israel, kapal dan pesawat. Boleh je kita ucap dalam khutbah supaya rakyat tahu bagaimana kita mempertahankan ya, perjuangan orang Palestin, tapi tidak ada cerita. Khatib juga tidak mahu cerita bagaimana kita nak menerapkan nilai-nilai Islam di sekolah-sekolah. Kita memperkenalkan hadis 40 di sekolah-sekolah.
supaya anak-anak kita dididik dengan akhlak Islam. Anak kita diperkenalkan dengan hadis 40 Imam Nawawi ini. Khatib tak nak cerita bab itu. Khatib juga tak nak cerita tentang bagaimana kemas, tariqah kemas akan memperkenalkan, ya, budak-budak ini akan dilatih untuk menghafaz Al-Quran dalam surah-surah yang pendek. Supaya budak kecil ni boleh hafal surah Al-Ikhlas ke, kan? Yang surah pendek-pendek tu kita ajar budak-budak tariqah kemas untuk mereka menghafaz. Yang dipanggil sebagai hafaz cilik Quran. Hafaz cilik Quran. Ini yang baru kita perkenalkan. Tak ada. Mereka nak cerita atas member masjid, mereka tak cerita. Mereka tak cerita setiap bulan diadakan program di Seri Perdana bersama peneliti dan ulama-ulama dunia dipanggil. Setiap bulan dalam program agama, dakwah. Dikumpulkan di Seri Perdana, kediaman Perdana Menteri. Ada cerita dekat member masjid, dia tak cerita. Yang cerita apa dia? Saudara kaum muslimin muslimat yang dihormati sekalian, kita haruslah berhati-hati kerana fahaman-fahaman liberal telah mula masuki negara kita, di mana undangan Islam telah mula dikurangkan, kuasa perundangan Islam telah mula dikikis. Ini kau cerita apa ni? Benda tak wujud dalam negara kita, kau nak bagi tahu masyarakat Islam. Kalau tidak ada kerana fahaman kamu, ya, tidak ada kerana tujuan kamu untuk nak memburukkan imej kerajaan yang ada ini, dan kamu rasa tidak bersalah dengan memakan gaji, ya, dengan kamu mengungkap kata-kata itu, sikitkah kamu tak rasa berdosa? Kamu makan gaji sebagai mufti, kamu makan gaji sebagai khatib, kamu makan gaji sebagai imam, kamu tak rasa bersalah apabila kamu menyampaikan benda-benda yang tidak benar kepada umat Islam di ladang karya kamu. Ini masalah dia. Sebab apa? Ramai di kalangan kaki tangan agama kita faham. Mereka masih lagi, ya, walaon-walaon yang bekerja di situ. Kerajaan umum naik bonus, maka mereka sapu awal, saudara. Anwar bagi 2,000 baru ni, sapu habis. Bagi lagi nak raya 500, sapu. Walaon ni cepat, saudara, kalau bab tu. Bab tu cepat. Ya. Tak ada ragu-ragu. Tak adalah ragu-ragu kata, alah ini duit ni umpan pilihan raya je, terus ambil lah, haram. Ini Anwar nak umpannya, dia tak ada. Sapu, saudara, sapu. Kalau bab duit, dia sapu. Sama juga macam padu. Pompang hasut orang. Padu ini adalah akan mendedahkan data kita, akan menjual data kita. Data kita akan hilang, akaun duit kita dalam bank akan hilang. Pompang bila kita cek Kelantan Terengganu adalah negeri yang paling ramai yang mendaftar padu. Rupa negeri ayat dia ramai. Walaupun yang ramai daftar. Dia daftar tapi dia hasut orang lain dengan benda-benda buruk. Oh, dipanggil dia. Bila kita cek yang ramai mendaftar Kelantan Terengganu, tempat yang paling kuat walaupun ni. Yang dia kata padu tak selamat, padu tak selamat. Ramai orang dia daftar. Kita bukan ada masalah tentang negeri mana daftar sekalipun. Masalah bagi kita adalah golongan agama yang sanggup menipu penyokong-penyokong mereka hanya kerana politik. Mereka tahu mereka berbohong, tapi mereka sanggup lakukan. Mereka sanggup lakukan. Ada lag ke? Saya rasa macam ada lag. Ada sebut tentang ubi kayu ni. Bagus juga. Saya pun terlupa. Tentang ubi kayu. Walaupun sebenarnya, dia memang otak dia macam kayu lah. Kan? Macam kayu, bukan macam ubi. Kalau otak dia macam ubi, bagus. Ya? Semakin lama, dia semakin berisi dan memberi manfaat kepada orang. Itu otak. Kalau otak macam ubi kayu, bagus.
Tapi masalah dia otak dia macam kayu. Bukan ubi. Aneh walaon. Ha? Negara lain ubi kayu ni dah jadi mata pencarian pendapatan besar pada negara dia. Kita baru cerita tentang apa yang terkandung vitamin, karbohidrat dalam beras, terkandung juga dalam ubi kayu. Itu kita kata, oh dah suruh kita makan ubi kayu. Itu fahaman kita. Jangan je orang sebut. Kan? Bila orang sebut aja beras dengan ubi kayu, persamaan dia apa? Kan? Kalau kita makan beras kerana nak kepada vitamin, karbohidrat sebagainya, ubi kayu pun ada. Boleh je kita tanam ubi kayu. Oh dah ini nak suruh makan ubi kayu ni, tak makan beras, tak makan padi. Situ dia tafsir macam dia tak tafsir dari segi konteks apa. Dari segi ilmu, kan? Dia tak kaji. Dia otak di situ je. Kan? Otak di situ je. Macam kita nak pergi nak balik raya, kan? Lalu lebuh raya, satu lebuh raya, satu lagi jalan kampung, jalan biasa. Kan? Polis bagi tahu jalan lebuh raya ni jam. Kan? Lebuh raya ni jam. Sesak sikit. Tapi kalau nak agak mudah sikit, ada satu jalan kampung. Jalan tu sempit sikit tapi tak jam lah. Kita bercakap orang, polis mengarahkan kita supaya ikut jalan tu. Tak patut. Tu bodoh ke tak bodoh? Kan? Orang bagi pendapat. Jalan raya tu ada lebuh raya tu tapi jam. Kalau agak nak jalan juga, nak cepat, nak bagus, ada satu pilihan jalan alternatif. Jalan kampung ni polis bagi tahu. Tapi dia punya melompat. Celaka betul lah polis dia tu. Dia dah arahkan kita pergi ke jalan kampung. Dah lah kampung jalan gelap, sempit. Dia suruh kita pergi situ. Dah dia kata polis suruh. Ini masalah kita. Macam tu lah orang pendapat. Kan? Walhal tak menasabah lah kalau kita nak tukar daripada beras kepada makan ubi kayu. Sebab ubi kayu lagi mahal pertama sekarang ni. Ubi kayu. Satu. Yang kedua, tak lagi ubi kayu lagi sedikit dekat negara kita yang ditanam. Tak ramai dah orang tanam ubi kayu. Tak masuk akal nak tukar beras ke ubi kayu. Kalau kita pakai logik akal kita, masuk akal ke orang tukar daripada beras, makan beras kepada makan ubi kayu? Masuk akal ke? Tak masuk akal, saudara. Sebab ubi kayu, berapa orang yang tanam sekarang? Tak ada dah orang tanam. Tak banyak orang tanam ubi kayu pun. Tak cukup langsung nak makan seluruh Malaysia ni. Beras yang banyak, di Kedah, di Kincai, itu pun buat-tempatan tak boleh menampung seluruh rakyat Malaysia, terpaksa ambil barang import. Apatah lagi ubi kayu. Jadi tak masuk akal orang nak tukarkan kepada beras ke ubi kayu. Tapi sebab kita bodoh. Bila kita bodoh, kita nak ajak orang lain pun sama bodoh macam kita. Kita pun viralkan. Tengok Kerajaan Madani. Dia tak boleh kawal beras, dia suruh rakyat makan ubi kayu. Betapa bodohnya walaupun saudara. Dan mungkinlah itulah kejayaan Haji Hadi. Sebab Haji Hadi pernah kata bahawa dia suka menarik pengundi-pengundi muda yang jahil. Jadi dia berjaya menternak. Mungkin salah satu kejayaan Haji Hadi adalah menternak walaun-walaun yang jahil. Itu kejayaan dia. Dia dapat memperbodohkan orang-orang dia. Untuk apa? Untuk kepentingan dia. Untuk kepentingan dia. Dia suka orang ramai bodoh. Bila ramai orang bodoh, dia boleh menang banyak kerusi pilihan raya. Itu je. Lagi ramai orang bodoh, lagi ramai orang jahil, lagi banyak peluang dia nak menang pilihan raya. Tapi saya nak bagi tahulah pada parti Debai ni. Menjelang PRU 16. Kalau itu yang kamu hajati, kalau itu yang kamu nak, supaya ramai orang bodoh, kamu boleh dapat kursi, kamu silap besar. Sebab kamu akan berdepan dengan askar-laskar. Askar-laskar kerajaan perpaduan yang setiap hari, siang dan malam takkan jemu untuk menyelamatkan umat Islam khususnya daripada terus diperbodohkan oleh Debai. Dan kami berjanji akan setiap hari membongkarkan satu persatu tingkah laku, akhlak kamu, apa yang kamu buat di kalangan pemimpin-pemimpin kamu. Kami bukan nak hina ulama'. Ini kejap lagi katalah nak hina ulama' ni. Dia pantang tegur je pemimpin dia. Tegur pemimpin dia kata hina ulama' selalu, saudara. Bila hina ulama', dia kata ibarat kita memakan racun. Dalam daging ulama' itu ada satu racun. Kalau kamu hina ulama', kamu akan memakan racun itu. Wow. Kalau ulama' yang betul, ya.
Kalau ulama yang betul, itu betul. Tapi kalau ulama macam Lebih Hadi, ya, ulama su, bukan dalam badan dia ada racun, tetapi badan dia ada seketul daging yang busuk. Daging itulah sebenarnya yang memusnahkan dia. Daging itulah sebenarnya, daging yang seketul yang busuk itulah sebenarnya, saudara, yang menghancurkan apa ilmu yang dia ada. Tidak ada keberkatan ilmu dia. Banyak manalah ilmu yang dia ada dalam dada dia. Tetapi kalau ada seketul daging yang busuk dalam hati dia, yang sentiasa akan dengki, ya, akan sentiasa mencari jalan bagaimana nak jatuhkan kerajaan ini. Akan mencari jalan bagaimana nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Hari-hari yang itu dia datipkan, tak ada guna ilmu yang tinggi dalam dada dia. Ulama yang baik adalah ulama yang sentiasa mendoakan kebaikan kepada orang lain. Sentiasa mendoakan agar pemerintah-pemerintah akan diberikan taufik dan hidayah. Bukan ulama yang hanya setiap hari bercerita bagaimana nak jatuhkan kerajaan. Ya, bagaimana caranya nak tukar kerajaan. Ya, langkah demi langkah lah, macam-macam lah. Ya, nak jatuh kerajaan. Langkah demi langkah, semuanya gagal. Angan demi angan, semua berkecai. Selamat tinggal, wahai lebay-lebay. Tentulah. Sebab tu kita tengok dia punya setro sekarang ni, dah meroyan saudara, kita berdepan. Itulah cara kita akan. Dengan siapa kita berdepan, kita kena sesuaikan dengan orang kita berdepan. Kalau orang tu dengan kita, dia beradab, dia berakhlak, kita cakap dengan mereka dengan lebih beradab dan berakhlak. Kalau mereka walaupun jenis bodoh, kita kena layan dengan cara bodoh lah. Sebab tu kadang ada masanya saya lilit serban. Sebab saya akan berdepan dengan walaupun. Bila ramai walaupun dalam madrasah saya kena pakai serban lah. Sebab saya tahu, baru walaupun ini, ya, bila tengok serban saja, mereka nampak muka saya kat serban je, dia akan bertakbir lah. Confirm mereka dekat rumah mereka akan bertakbir saja. Walaupun saya tak dengar, tapi saya beragak, mereka akan bertakbir di rumah. Bila nampak wajah saya keluar je kat live ni dengan berserban, mereka akan bertakbir. Dan mereka akan walak. Mereka akan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami akan taat. Sebab apa? Sebab anda ulama, dia kata. Saya nampak saya pakai ulama selalu, saudara. Sebab itulah ustaz-ustaz PAS ni dia mudah. Nak berdaya penyokong mereka. Bukan susah sangat. Lilit serban, kan? Cakap sikit anak anta, anak unta. Kan? Orang pun, itulah dia ulama. Senang je dapat ulama, bukan susah. Kan? Bila dia dalam parlimen, cakap merapu. Kalau dapat penyokong, macam dia lah paling cerdik. Dia lah paling cerdik, saudara. Kan? Lepas tu, jual syurga, jual neraka. Kan? Jual jihad. Guru-guru pasti, raya ni tak ada bonus, tak apa. Gaji tak naik pun tak apa. Apa masalahnya? Kamu berjihad. Kamu jadi guru mengajar pasti ni, fisabilillah. Kenapa orang lain nak bising, dia kata. Kenapa Menteri Sumber nak bising? Sedangkan kami guru-guru pasti tak bising, sebab mereka fisabilillah. Fisabilillah. Dia jual fisabilillah je. Alasan untuk tidak menaikkan gaji guru-guru pasti. Maka guru pasti pun diam je kan. Dia kan beritahu lah, ustazah nak takut. Ustazah dapat gaji 500 sebulan ke 700, tak sampai 1000. Ustazah jangan bimbang. Itu hanya harapan dunia, ustazah. Ustazah melaksanakan tugas fisabilillah. Nanti di syurga ustazah akan ditempatkan tempat yang lebih hebat, ya, lebih indah daripada apa yang ada sekarang. Dia kan umpan macam tu je. Ustazah pun lembut hati. Kan? Tapi kalau dia nak tanya pemimpin tu, dia nak fisabilillah tak? Tak ada, saudara. Kalau dia tak ada fisabilillah, kan? Kereta mewah, flat mahal tempah, kan? Flat dia tu pun dah boleh bayar gaji berapa bulan dah ustazah ni nak bagi gaji. Kan? Dia tak ada fisabilillah. Dia semua nak mewah. Ustazah kena fisabilillah. Unit aman, lagi dah fisabilillah. Unit aman fisabilillah lah. Mereka tak ada. Bahkan mereka, kalau mereka ada kes mahkamah ke apa ke, tak ada harta bermilu. Kan? Walaupun lagi bayar. Walaupun lagi sumbang. Macam Ustaz Dasuki. Kan? Dia dah kata, dia sendiri cakap dalam ceramah dia. Saya tak ada masalah, saya kalah saman. Sebab tuan-tuan kan ada, dia kata. Tengok.
Secara terbuka disebut. Saya tidak ada masalah kalau saya fitnah orang dan saya kalah. Bermakna dia tahu bahawa walaun ini tak kisah bayar saman dia. Tapi kalau walaun kena cukup, macam beberapa orang ni kena bawa balai kena cukup, ada orang nak keluarkan duit. Peguam ke, nak bayar jaminan dia ada? Tak ada. Tapi walaun akan bayar untuk pemimpin dia. Itulah saudara. Jadi itulah tugas kita yang berat jugalah untuk menyelamatkan kawan kita daripada terjebak dalam golongan juhala seperti ini. Kita kena kerja kuat saudara. Betul. Kita kena kerja kuat.